pimpinan PAS Bersatu Perikatan Nasional, tetamu-tetamu jemputan, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambut ulang tahun setahun kemenangan Perikatan Nasional di Parlimen Paribunta. Artinya pilihan raya umum lagi 4 kali raya. Bulan 4 ni raya, tinggal lagi 3 raya lagi. Bukan lama mana. Setahun berlalu begitu saja. Sebab itulah akhir zaman ni kita dapat lihat jarak perjalanan masa cepat. Sebagaimana Nabi sebut, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman fatakumus sanah kasyahri wa yakunu syahr kal jum'ah fatakunul jum'ah kal yawm wa yakunul yawm kas-sa'ah wa takunus sa'ah ka'ihtiraqis sa'aqah, ka'ihtiraqis sa'aqah. Nabi menyebut tidak berlaku kiamat sehingga jarak masa itu menjadi dekat. Setahun seperti mana sebulan. Kita ni sudah pun setahun lebih, kita rasa baru saja pilihan raya BRU yang ke-15 yang lalu. Setahun seperti mana sebulan. Sebulan pula seperti mana satu minggu. Hari ini sudah masuk 25 hari bulan. Kita rasa baru saja kita sambut tahun baru 2024. Hari ini sudah pun 25 hari bulan. Seminggu pula seperti mana sehari, seperti mana sehari. Baru dia semayang Jumaat lepas, tidur waktu khutbah, esok tidur lagi, main Jumaat pula esok. Satu minggu seperti mana satu hari, dan sehari pula macam 1 jam. Kalau kita ada pergi bendang, kalau kita ada di pejabat, duduk di sekolah, tahu-tahu Zuhur dah. Kalau bulan puasa dulu kita tengok, bila kita puasa sehari nak terasa tunggu lama tau. Lah ni puasa rasa sekejap saja. Waktu kita puasa kecil-kecil dulu, nak tunggu masa buka puasa tu cukup lama. Ingat kan zaman kita tak ada peti air dulu. Tapi anak-anak kita tak ingat dah kan. Air bantai, skupang kan. Betul sagat dia bubuh pula dalam abuk apa papan. Kadang-kadang ayat cayak lah, puasa tak buka air.
Learning, masa berjalan begitu cepat. Sehari macam sejam. Sejam pula seperti mana kaihtirafi sampah, seperti mana kamu bakar sampah ataupun kita bakar petrol di sepak. Ambil mancis, dia cucuk, tuik. Maka itulah jarak masa yang cepat sangat. Sejam-jam sat kan, pukul 11. Azan pukul 11 lah 20 minit dah. Maka begitulah juga perjalanan kita dalam gerak kerja kita. Kita berjaya mendapat satu keputusan yang cermelang. Di peringkat parlimen kita ada 74. Kita menang dulu. Tuan-tuan, kemenangan kita, kemenangan di mana disebutkan oleh Yang Berhormat Ustaz Misbah dan juga Yang Berhormat Datuk Sri Syahidat, semuanya ialah dengan izin Allah. Apabila rakyat nak melihat satu perubahan, mereka nak tengok satu kepimpinan baru, parti yang memerintah negara kita ini. Setelah mereka tengok dahulunya UMNO sebagai parti keramat orang-orang Melayu waktu itu, yang dianggap sebagai parti yang melindungi kepentingan orang-orang Melayu Islam waktu itu. Sebab itu UMNO begitu kuat sekali, kerana pada ketika itu yang memimpin UMNO terdiri dari kalangan guru-guru sekolah, daripada ketua bahagiannya, ADK bahagiannya, sebahagian besarnya ialah daripada guru-guru. Dalam setiap kali persidangan agung UMNO, boleh tanya Datuk Zainal, saya tak. Kursi yang paling panas sekali ialah kursi Menteri Pelajaran nama waktu itu, dan juga Menteri Luar Bandar. Inilah kursi yang paling panas. Apabila perwakilan-perwakilan yang menyuarakan suara akar umbi berkenaan dengan ketidakcukupan sekolah-sekolah, infranya, guru-gurunya yang tidak cukup, maka Menteri Pelajaran akan dibelasah di dalam persidangan agung UMNO. Begitu juga Menteri Pembangunan Luar Bandar dipegang oleh senior-senior parti dalam UMNO. Dua-dua jawatan ini pernah dipegang oleh Tun Razak, Tun Hussein On, Gapa Bapa, kerana ini yang paling penting. Maka suara daripada akar umbi waktu itu mereka menyuarakan untuk dibawa dalam persidangan agung UMNO dan mesti dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika itu. Maka sebab itu orang melihat itu keadaan dia. Walaupun PAS dengan UMNO ada perbezaan dari segi pendekatan dalam soal Islam, tetapi dalam soal berkenaan dengan yang berhubung kait dengan soal kepentingan Islam, kepentingan Melayu, Bumi Putra, kita bersama. Walaupun kita berbeza dari segi approach ataupun pendekatan. Maka keadaan berlaku
berlaku perubahan dan sebagainya. Maka hari ini kita dapat lihat, terutama dari kalangan anak-anak muda, dari kalangan anak-anak muda yang terdidik, mereka merasakan bahwasanya UMNO yang ada pada hari ini sudah pun tidak memperjuangkan seperti mana datuk nenek mereka dahulu. Maka akhirnya mereka beralih arah untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional dalam PRU yang ke-15. Maka kita tengok tokoh-tokoh lama di mana disebutkan oleh Datuk Sri Shahidan Kassim, dia masuk saja PAS. Dia kata apa? Dia telah menghadiahkan satu negeri Perlis kepada PAS dan Perikatan Nasional. Sebab apabila tokoh-tokoh ini bersama Tan Sri Anwar Musa, Setiausaha Agung UMNO, bekas Setiausaha Agung UMNO, Datuk Sri Shahidan Kassim ni kursi perhubungan UMNO Perlis, bukan ketua cawangan UMNO Kampung Kedah. Itu kena ingat. Di Perlis tu orang pakat makan ayak tangan dia semua dah. Dia boleh hubnya, dia boleh kenal seorang-seorang. Kok Perlis tu negeri kecil, tapi apabila dia menyertai sama-sama dengan kebangkitan rakyat, maka inilah natijah yang kita peroleh. Maka sebab itu kita akan terus marah ke depan dalam PRU yang ke-16. Kita akan menyusunkan seluruh jentera dan tenaga kita, perkukuhkan jentera-jentera kita di peringkat Perikatan Nasional, PAS, Bersatu, dan juga Gerakan serta Dewan Himpunan. Maka inilah yang kita cuba gerakkan untuk memastikan PRU ke-16 nanti, maka mereka akan dapat lihat bagaimana Pakatan Harapan yang mereka janjikan macam-macam sebelum mereka memerintah. Mereka lah paling hebat dalam apa-apa sekalipun, janji macam-macam, bercakap berapi-rapi, dangdut tali kecapi, kenyang perut, senang hati. Sebelum menang bercakap rapi-rapi, lepas menang temberang tak henti-henti. Dari sebab itu tuan-tuan, maka rakyat melihat apa yang berlaku. Rakyat tengok mereka masih lagi berpolitik seperti mana politik yang kita sebut, yang mereka hari ini, apa yang mereka sebut, yang mereka lakukan sebelum mereka menjadi kerajaan, apa yang mereka hentam kerajaan yang dahulu, maka itulah sekarang ini mereka buat. Sebab tu janganlah marah apabila orang duduk sebut dalam medsos, kata kami cukup bilang. Hak tu guru kepada dia cakap cukup bilang ni kamu. Man, I have the number. Saya ada number semua. Saya cukup number. Itulah yang kita dengar sejak beliau menjadi pembangkang
Betul pepatah Arab sebut, dia kata apa? Kama tadinu tudan. Bagaimana apa yang engkau perlakukan, maka kamu juga akan diperlakukan demikian. Dulu kamu cakap kamu ada number, dulu kamu ajak kami semua ni tuan, orang PAS ni Datuk Saidan tak pernah kenal kami lah, Datuk Yunus semua ni kan. Kita duduk pergi, setiap kali demonstrasi kita pergi, ada dari kalangan kita yang kena buang kerja, ada dari kalangan kita hak niaga, kontrak dipotong, ada dari kalangan kita terpaksa tukar tempat kerja, sebab kita janji dengan, termakan dengan janji-janji reformasi yang dia nak bawa. Maka hari ini kita tengok apa yang dia kata dahulu, maka itulah yang dia buat. Sehingga lahirlah orang panggil apa istilah 6K. K pertama ialah khianat. Yang kedua kita tengok kelentong. Yang ketiganya ialah kata lain buat lain. Yang keempatnya kegagalan. Yang kelimanya kuat spin. Spin tau, macam washing machine tu. Yang keenamnya ialah kleptokrasi. Perkara ini yang tak boleh untuk kamu nak nafikan. Zaman hari ini merupakan zaman yang orang celek IT. Kebetulan dari kalangan anak-anak muda, cyber trooper yang kita pun tak kenal siapa dia mereka. Mereka lah merupakan hero-hero yang kita tak kenali. Mereka ni merupakan hero-hero yang kita tak tahu siapa mereka ini. Lahir secara organik ataupun lahir secara sendiri, yang tak ada siapa ubah-ubah. Tapi mereka lah yang menjadi pembela kepada Perikatan Nasional. Malahan dulunya ada dari kalangan mereka menjadi cyber trooper kepada Pakatan Harapan. Orang kuat PH dulu duk maki duk hentam tubuh. Sekarang mereka lah pula yang menjadi pendinding ataupun batu penghalang kepada perjuangan Perikatan Nasional pada hari ini. Maka sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia apabila rakyat melihat, terutama lebih-lebih lagi dalam soal pengurusan ekonomi, pasal dulu ni hebat sangat. Waktu USD tinggi daripada duit ringgit Malaysia, apa yang dia tak kata? Ini menteri tak reti, menteri banyak. Kau tak reti tu soal duduk jadi menteri. Lah sekarang kita tengok duit kita makin meredup. Tu pun ada menteri dia kata apa? Duit kita rendah tu bagus. Pulang dah. Yang dulu dia kata tak bagus, lah kata bagus. Dunia kok mana ada pick up, saya pun tak erti macam mana formula-formula yang mereka buat. Dia kata duit kita bagus menyebabkan orang pakat mari ke negara kita. Betul lah, pelancong masalah barang yang datang daripada luar sana, dia jual dalam bentuk dolar. Tukaran kita ni, terutama kontraktor-kontraktor ni, kesian apabila barang yang mereka beli itu ialah beli dengan pertukaran duit USD.
Macam mana yang dia kata duit kita murah bagus berbanding dengan duit kita mahal, tak bagus. Tuan-tuan tengok juga input pertanian. Ni kawasan kita ni kawasan pertanian. Parit Puntang, Bagan Serai, ialah merupakan jelapang padi negeri Perak. Dulu kita tengok, kita boleh siapkan markas, boleh buat pasti sebagainya setiap kali musim padi. Sekarang teruk, padi tak jadi satu hal. Yang kedua, kita tengok input seperti mana baja semua naik, benih naik, racun naik. Semuanya apabila berkisarkan kepada barang-barang ini ialah yang datang dari luar, yang dibayar dengan harga USD, maka menjadikan ini adalah kesan daripada pengurusan ekonomi yang ada pada hari ini. Tak apa, kalau dulu awak cakap pandai, sekarang rakyat nak tengok. Sudah setahun lebih masalah beras tempatan hari ini tak boleh selesai lagi. Tak apalah kalau kita duduk di Felda, di jengka 1, jengka 10, jengka 20, di Pahang tak ada pokok padi. Ni Parit Puntang, seberang Bagan Serai, kita duduk di dalam sawah padi, tiba-tiba tak ada beras tempatan. Tuan-tuan dah fikir tak? Kita duduk tempat padi ni, ni tempat tuan-tuan ni, tiba-tiba kita nak pergi beli beras tempatan, tak ada. Ni satu benda yang pelik. Macam mana yang faham soal menguruskan ekonomi bagus? Macam mana nak selesaikan bab ni? Dah setahun, sebulan dua mungkin tak apa. Sekurang-kurang di Terengganu sudah ada usaha yang kita buat, alhamdulillah, untuk penggunaan rakyat Terengganu. Padi cukup, beras cukup tempatan yang dihasilkan oleh kerajaan negeri atas usaha daripada Esko Pertanian dengan kekangan keuangan yang tidak mencukupi. Namun kita berusaha untuk nak mengatasi bab ni. Di Kedah pun sama, melalui lembaga zakat, inisiatif yang kita buat, kita ambil semua dulunya benda-benda yang dipajak kepada orang lain. Sekarang lembaga zakat ambil balik. Lembaga zakat Kedah boleh selesaikan masalah daripada benih padi, mesin padi, lori kilang padi dimiliki oleh lembaga zakat, dan yang bekerja di dalam sawah tersebut ialah asnaf-asnaf. Artinya pimpinan kita buat kerja ke arah itu. Bukannya apabila kita ada kuasa asyik nak cari gaduh, nak cari masalah dengan orang lain. Tuan-tuan, kalau kami memerintah negeri duk kira duk salah orang, sampai bila pun masalah rakyat tak kenyang. Kita merintah Terengganu, apa masalah yang tak ada di Terengganu? Apa masalah tak ada Terengganu? Projek-projek Gajah Putih, projek-projek sedia meruntuh, macam-macam lah. Buat apa pusat free tech dekat dengan Tasik Kenyir tengah hutan, macam-macam projek, hutang sebagainya. Tapi tuan-tuan, kita tak cakap bab tu. Kita boleh atasi sedikit. Kita tak nak menyalahkan. Memang kita tahu, kalau kita nak salahkan pimpinan hak pemerintah sebelumnya, apa yang rakyat kenyang? Apa rakyat dapat? Ni asyik-asyik cakap rasuah, tata kelola, apa lagi?
wawena. Apa lagi istilah saya pun tak erti banyak. Istilah-istilah yang digunakan. Asakau. Bagus kita berkata setuju, kita setuju. Mak rasuah semua kita setuju, kita cakap bak lama bak ni. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang memberi rasuah, orang pakai rasuah dalam neraka. Kita tahu bak ni. Tapi masalahnya orang lihat, awak bila bercakap bak rasuah, sedangkan orang yang rapat dengan kamu sudah pun disabitkan berkenaan dengan rasuah. Yang ni yang menjadikan orang jam kepala, menjadikan orang tengok bila cakap bak rasuah dia orang gelak kan. Batu tuan-tuan tengok bila cakap bak rasuah, komen-komen hampir 90% hentam dia. Kenapa? Bercakap tak semua bikin. Inilah anak-anak muda yang celek mata. Walaupun pak dia ada saluran satu, tok dia saluran satu, masih lagi menyokong Barisan Nasional, tapi anak-anak dia tak ada dah. Saya masih ingat lagi waktu pilihan raya kecil di Simpang Jeram, saya pergi di rumah AJK Abdul Bahagian Bakri. Dia beritahu anak dia 2 orang. Dia kata anak dia 2 orang. Dia kata tak payah buat apa tu, budak-budak dia, geng-geng dia. Saya ni AJK Bahagian, ketua kampung, ketua cawangan, tapi anak tak ikut saya. Anak tak ikut saya. Inilah realiti yang berlaku di bawah. Karena orang melihat kegagalan. Sebab untuk kegagalan orang marah pasal apa? Kamu cakap tak semua bikin. Maka inilah yang jadinya. Kalau kau bercakap dengan serupa bikin, insya-Allah orang panggil balisan hal, afsah milisan maqal. Watak perbuatan kita, kelakuan kita lebih berkesan daripada kita bercakap. Tapi awak bercakap berdengar-dengar, dalam masa yang sama kamu lihat keadaan-keadaan yang kau bercakap soal. Dulunya kamu menentang Mahathir, 3K, kroni, corruption, nepotism, KKN, kroni, anak-anak lah macam nepotism, kawan-kawan lah apa macam, corruption lah apa macam. Bakti Mahathir cabar dia. Mahathir kata hang cakap apa aku tahu lah, hang duduk aku dulu kan. Semua duduk dalam tudung pen dia belakang, dalam pakai atas dia belakang kan. Hang tak boleh kelentong lah. Macam dia tak boleh kelentong ada Tok Sri Syahidan. Tok Sri Syahidan pun tahu dia banyak ada tu, ada kawan lama dengan dia tu sih kan. Kami tu mungkin boleh lah, kita tak tahu, mereka tahu lah. Lepas tu Mahathir kata Mahathir pun ni challenge dia, pasal mereka tahu apa rahsia dia itu. Maka sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, hari ini Pakatan Harapan ni tak ada pengaruh, dah tak ada. Yang ada kuasa ya. Kuasa yang ada. Saya tahulah saya berjalan tuan-tuan, rajin berjalan sama macam Datuk saya dah kasih macam Ustaz Misbah. Malam pergi bersorak di KL malam, tengah ke area Atapah. Kita pun tak kenal manusia mana pun. Nampak orang pakai smart, lawa pakainya. Macam mana ada tu? Kan? Teruk dah ni. Tu tak apa lagi. Minggu lepas saya pergi Kuala Lumpur pula, naik ATS. Kita pun malam dah, genyeh-genyeh mata, naik-naik dekat nak keluar tu, hak dia jaga kat ATS tu. Bila kerajaan nak tukang saya tu, hak kita tak kenal makhluk mana pun tak. Pegang gitu tuan-tuan. Kita pun tak kenal siapa dia. Ini sekarang ni 10 orang kita jumpa ni, tak ada seorang yang kata sokong PH. Pasal mereka tengok kegagalan demi kegagalan. Itu tak dinafikan. Maka sebab itu dia gunakan kuasa yang ada, cuba untuk sekatkan bagaimana kebangkitan anak-anak muda kita melalui TikTok, melalui medsos, Facebook, Twitter dan juga Instagram dan sebagainya.
Tak boleh. Macam pepatah Arab sebut, dia kata apa? Kamu boleh paksa kuda pergi minum air, boleh paksa, tapi kamu tak boleh paksa kuda minum air. Kamu boleh heret dia kuda untuk pergi ke tempat air, parit, kolah, boleh kau bawa dari situ, tapi kamu tak boleh paksa dia minum air. Kamu boleh paksa kami, paksa rakyat macam-macam untuk sokong kamu. Tak, kamu tidak boleh paksa kami untuk menyokong kamu. Maka sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, lebih-lebih lagi orang tengok hari ini, Pakatan Harapan hari ini yang didominasinya, yang menjadi tonggaknya ialah DAP. Apa saja kehendak DAP, maka itulah agenda yang mereka lakukan. Macam mana orang tak marah kepada UMNO? Dulu UMNO ni tuan-tuan antara orang yang cukup kuat mempertahankan soal bangsa, agama, bercakap soal kedaulatan Melayu. Pemimpin-pemimpin UMNO lah yang akan berada di sah depan mempertahankan bang ni. Sekarang apabila ada ahli majlis tertinggi UMNO yang beri nasihat kepada DAP, usah bercakap soal konsep Malaysia-Malaysia. Tuan-tuan faham tak maksud Malaysia-Malaysia? Malaysia-Malaysia ni ialah deklarasi setapak lagi tahun 1967 lagi. Waktu tu saya berumur 4 tahun. Tahun 67 agenda mereka bercakap tahun 67. Artinya nak masyarakat kita tak ada lagi kelas bumi putera dan bukan putera. Sedangkan ini pertentangan dengan kontrak sosial. Waktu kita nak mendapat kemerdekaan dahulu, British kata, orang putih kata, kami boleh beri kemerdekaan kepada kamu, wahai orang Cina, India, dengan syarat kamu mesti menerima kontrak sosial. Antaranya hak istimewa Melayu, antaranya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam sebagai agama, yang keempatnya ialah berkenaan dengan kedudukan keistimewaan Raja-Raja Melayu. 4 perkara. Maka atas asas itulah maka mereka diberikan konsep jasoli, ataupun kata jasolai apa disebut, beri kerakyatan kepada mereka dengan syarat-syarat. Ini dah ada. Maka naratif ni mereka berjalan sejak tahun 1967. Selama ni mereka tak jawab secara lantang tau. Tapi apabila ada seorang ahli majlis tertinggi UMNO kata nasihat DAP, jangan bercakap soal berkenaan Malaysia-Malaysia, nanti hilang pengaruh orang Melayu. Pemimpin DAP kata apa? DAP tak akan menggugurkan berkenaan dengan Malaysia-Malaysia. Kalau dulu takkan gitu, pemimpin UMNO tarik. Sebaliknya pemimpin UMNO kata apa? Ini ialah merupakan pandangan peribadi semata-mata, bukan pandangan daripada parti. Akhirnya orang tengok, takkan UMNO nak boleh jadikan sebagai tempat pergantungan mereka. Begitu juga tentang negara sekular. Ada orang cakap, jangan dulu sebut bab negara sekular. DAP kata kami tak akan gugurkan Malaysia sebuah negara sekular. Maka tuan-tuan, maka inilah yang menjadi harapan rakyat untuk rakyat bersama-sama dengan kita. Maka mereka memperkenalkan 3A. Kita nak cakap soal Melayu, oh ini 3A. Nak cakap soal agama, oh ini 3A. Nak cakap soal untuk berkenaan kedaulatan Raja-Raja Melayu, oh ini 3A. Sedangkan kita bercakap ni hak kita. Kita bercakap ni adalah merupakan hak apa yang termaktub dalam perlembagaan. Tiba-tiba mereka tak benarkan untuk kita bicara bab ni. Tapi kita akan terus bicara bab ni. Kalau kita tidak bicarakan, siapa kita? Siapa lagi akan bicara bab ni? Selalu kita mengingatkan tentang apabila Islam kuat, Melayu kuat berpegang dengan Islam, insya-Allah India, Hindu selamat. Cina Islam kuat, Cina selamat. Islam kuat, Siam selamat.
Islam kuat, Dayak, Murud, Kadazan akan selamat insya-Allah. Maka kenapa? Kerana Islam mengajar kita. Kalau Islam mengajar kita dalam hak-hak, dalam soal berkenaan dengan ni, kita tengok Islam amat menjaga hubungan kita dengan orang lain walaupun mereka bukan Islam. Hatta kalau kita dalam soal hak jiran, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, naklah dia menghormati jirannya. Jirannya ada 3. Satu jiran itu ada 3 hak. Kalau jiran itu ialah saudara kita, dia ada hak sebagai saudara, dia ada hak sebagai jiran, dia ada hak sebagai saudara seagama. Kalau jiran itu bukan dia beradik kita, tapi dia orang Islam, dia ada 2 hak, iaitu hak jiran dan hak Islam. Kalau jiran itu orang bukan Islam, dia ada 1 hak, iaitu hak dia ialah hak dia, hak jiran yang tak boleh kita dulu menginaya dia. Berdosa walaupun dia bukan Islam. Kalau kita menyakit hati dia, kalau kita hina dia, maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam aja. Islam aja. Maka sebab itu pada kita ialah apabila Islam dikuat, Islam berpengaruh, Islam akan jaga akhlak orang Melayu. Jangan kamu menginaya orang-orang India, orang-orang Cina, orang-orang Kadazan, orang Siam, Murud dan sebagainya. Ini yang diajar oleh Islam. Maka sebab itulah kita yakin dan percaya, insya-Allah tuan-tuan semua, inilah yang kita buat. Kita tengok di zaman Ubaidah bin Jarrah dahulu, ketika dia menjadi satu buah gubernur satu wilayah, waktu itu Rom nak mari serang wilayah tersebut. Orang bukan Islam, dia kena bayar jizyah. Jizyah dengan cukai keselamatan, cukai keamanan. Orang Islam kena zakat, orang bukan Islam kena jizyah. Jizyah. Kita kena lindungi maruah dia, darah dia. Kalau ada orang inaya dia, maka kerajaan Islam kena bela dia sebab dia bayar jizyah. Orang Islam bayar zakat. Tuan-tuan, apabila Rom nak menyerang, ketika itu Abu Ubaidah bin Jarrah panggil mereka, nak ambil balik jizyah yang kau bagi kepadaku, kepada kami. Pasal apa? Kami tak mampu untuk nak menjaga keselamatan kamu daripada Rom. Orang-orang bukan Islam menjawab apa? Dia kata kami lebih rela duduk di bawah pemerintahan Islam daripada bawah pemerintahan Rom. Sebab apa? Sebab mereka tahu keadilan yang ada kepada Islam. Maka itulah kita tengok berlaku di Kedah, di Kelantan, di Perlis, di Terengganu. Walaupun mereka minoriti, tapi mereka hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Sebab dia, sebab kita berpegang dengan Islam, kita tak akan khianat dan menzalimi orang-orang bukan Islam. Jadi saya rasa itulah ucapan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga ianya akan mengukuhkan lagi ikatan persahabatan kita dalam Perikatan Nasional, untuk memastikan kita kekalkan kemenangan 3-0 di Parlimen Paribunta, dan kita peroleh kemenangan-kemenangan yang lain untuk kita akan dapat mengetuai negeri Perak dan juga akan dapat memerintah di Putrajaya nanti, insya-Allah. Dengan ini saya meresmikan kemenangan Perikatan Nasional sambutan kesyukuran setahun dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir.